bila dia nampak orang berjaya macam saya, dia benci saya. Patut ke? Welcome to the Isbah Kingdom. Ini episod ni kali ni sangat laju dan jitu. Welcome to the Isbah Kingdom. Bertemu lagi Henyak Podcast episod yang ke-100,000 bersama hari ni. Okay guys, pertama sekali sebelum kita start podcast ni, mungkin ada kawan-kawan ni lah, maklumlah kita di zaman zaman yang gini. Bukan apa, kadang-kadang bila kita ni tak cerita pasal ukhrawi ni, dia ingat kita ni orang-orang yang duniawi. Jadi semua orang kena faham. Macam saya punya kapasiti, pertama sekali saya bukan ustaz ataupun ahli agama. Jadi saya sebenarnya alhamdulillah adalah banyak pengetahuan dan ilmu tentang agama ni. Cuma kadang-kadang rasa nak share tu sebab saya ada pengaruh, takut kalau salah tu bahaya kan. Jadi tapi saya selalu bagi tahu orang, kita kena sukses setiap penjuru hidup. Contoh 4 penjuru. Maksudnya okey, kalau kita tengok lagi satu kawan-kawan ataupun tuan bersama kita, tuan tetamu kita ni. Kalau tuan tengok, kita kadang-kadang kita tak perasan tau, kita telah diterhadkan pemahaman tentang sukses tu. Ada orang ada nampak berjaya, maksudnya on the financial part kan. So dalam masyarakat kita, berjaya tu financial part lah. Kadang orang cakap berjaya ni adalah ini bla bla bla, tapi kebanyakannya memang financial. Cuma bila kadang kita dah biasa tengok orang berjaya financial ni, tapi dia mengabaikan perkara lain kan. Jadi saya punya kaedah saya, kita tak boleh ambil sikit-sikit, kita kena ambil semua. Okay, macam contoh, tak handsome tak apa, janji kaya rugi. Kan, why not kita kaya, handsome, badan fit, lepas tu ada banyak kebolehan, boleh push up terbang, okey Malaysia kan. Lepas tu boleh berniaga, juara, banyak knowledge, boleh membaca Quran, boleh mengimami solat, faham tentang agama. Why not ambil semua? Ni ambil sikit sebab boleh. Okay guys, kepada kawan-kawan semua, tetamu kita hari ni Tuan Amirul, dan lagi satu, korang kena faham, saya ni, sebab ini saya punya podcast, jadi suka hati saya lah, saya nak jemput siapa. Kadang orang tak faham, saya ada prinsip. Contohlah kita nak buat yang banyak view, boleh je macam-macam benda yang kontroversi ke kan. Cuma saya tak minat benda-benda macam tu. Saya walaupun liar, tapi saya mengambil berat tentang benda-benda bersifat education. Lebih kepada mendidik, mendorong. Sebab tu kalau korang tengok, benda-benda education ni, dia sambutan dia agak sendu lah. Tapi kalau bab entertainment kan, bab gosip, drama, benda ni orang seronok lah. Cuma kita tak nak, sebab dah ramai orang buat kan. So saya nak bagi angle lain. So macam hari ni tetamu kita ni Amirul. Mungkin ada yang tak suka dia, tapi tak apa, sebab korang yang tak suka dia ataupun yang tak suka saya, korang kena tahu. Okey, kalau contoh korang tak suka Amirul, ada orang tak suka kau. Orang yang tak suka kau, ada orang tak suka dia. betul. Orang yang tak suka pada orang tak suka kau, ada orang tak suka dia. Benda ni tak akan habis. Okay, so at the end of the day, teruskan apa yang kita rasa okey untuk kita lah. Semua orang ada hak untuk tak suka sesiapa. Okay tuan, apa perasaan tuan bila tengok dah ada haters? Okey tuan, suka untuk saya kongsikan satu cerita tuan. Cerita ni kalau tak silap saya, cerita apa nama, saya lupa. Dia famous lah. Sebab ini kelebihan dia. Dia lebih daripada cerita. So orang tua, ada anak dan juga keldai. Okay. Okey, cerita dia. So sampai tiga orang tua, anak dia dengan keldai ni bergerak travel. So bila travel tu, tengah-tengah dia bawa kedai tu, tiba-tiba ada orang lalu. Orang cakap, ada kedai tak guna. Okay. Lepas lalu dengar orang tua ni dengar percakapan orang tu, dia pun ambil anak dia letak atas kedai. Bawa. Lepas tu orang pula lalu cakap, anak ni tak bagus lah. Ayah yang dah tua duduk tepi, anak duduk atas kedai. Okay, cerita pula. Faham? Lepas tu
Si ayah ni pula naik atas kedai, turun mak anak ke bawah. Orang lain pula tengok, orang lain tu cakap, apa letak anak kat bawah, ayah duduk atas. Kan? Lepas tu last-last dia ambil anak dia letak atas kedai. Orang tu cakap pula, kesian kat kedai tu, 2 orang duduk atas tu, letih kedai tu. So at the end of the day, kita kena faham satu benda yang at every angle pun memang still ada orang tak puas hati dengan kita. So saya dah ambil daripada cerita, hikmah cerita tu lah, yang it's okay sebab kita duduk dekat free world. Semua orang boleh ada dia punya opinion, right? So kita ambil macam all the comment saya tengok, saya take it positively lah. Banyak juga komen-komen yang membina macam tu tuan. Tapi sebenarnya penyudah cerita tu tuan, ada satu lagi yang tuan tak perasan. Okay. Kesudahan dia, kedai naik atas hook dia orang. Okay. Tapi macam hamba bukan apa, saya teringat tu kes yang baju. Okay, bukan apa guys kawan-kawan. Dulu zaman saya tengah susah, broke lah kan. Adalah impian nak pakai Ralph Lauren tu. Dia jenama yang apa? Kuda tu. So kuda kat bawah, orang kat atas. Jadi bila cari-cari dulu kat mana Shopee ke apa benda, ada jumpa tapi dia terbalik. Dia punya logo terbalik. Dia kuda kat atas, orang tu kat bawah. Jadi kau hati-hati benda-benda yang tiruan ni dia tak apa elok. Kalau tak mampu tak payah. Okay tuan. Ya. Tadi sebenarnya saya kadang-kadang bila dengan tuan ni saya ada rasa nervous sikit tuan. So saya biasanya bila cakap tu hilang. So saya sediakan soalan kat tuan. Tapi soalan first tadi sebenarnya patutnya saya nak tanya tuan, apakah makna sukses? Sebab tuan nak boleh cerita pasal sukses lah. Tapi tuan dah cerita tadi, kita go to the next question lah. Okay, maksudnya yang pertama tadi, sukses tu kalau kita fikir dari standard masyarakat, tak payah sembang pumpang-pumpang, sukses sama dengan banyak duit. Kan sebenarnya lah. Betul. Cuma yang mana jaga hati tu, dia ceritalah sukses adalah apabila bla bla, tapi semua pun betul. Very subjektif. Subjektif, betul. Maksudnya orang tu dia tak boleh lah tengok orang lain. Betul, saya setuju. Dia kena tahu dia, untuk dia sukses tu apa. Betul. Cuma jangan keliru antara tak buat betul-betul, lepas tu pilih sukses untuk saya lah ni. Buat betul-betul dulu. Betul. Saya setuju tuan. Kan tak okey baru pilih. So tuan, kita tahu lah kita punya perjuangan ni, macam tuan sendiri bagi tahu, kita nak fokus on self development. So kalaulah diberi satu benda yang paling crucial dalam self development ni, apa tuan punya advice? Self development paling mustahak, paling punci sekali tuan. Paling mustahak bagi saya mindset. Okay. Cara berfikir mengaplikasikan kemampuan otak dengan melihat data dan juga melihat perkara sekeliling. Bagi saya lah mindset. Mindset lah. Okay, so dia ada satu term ni, nama dia affirmation. Okay, saya ingat dulu first kan, saya kenal tuan melalui video YouTube. Ayat tuan macam ni, engkau adalah apa yang engkau sangka. Saya ingat ayat tu. So tu adalah word of affirmation ya. And tuan selalu bagi tahu yang kita kena selalu bagi cerita pasal benda baik kan. Pasal gitu. So tuan punya mungkin experience, tuan punya advice kan pasal thought of affirmation ni. Sebab ada orang positif, ada orang negatif. Mungkin tuan punya tu betul. Saya selalu tengok dalam media sosial lah, sebab hari ni kita punya, kalau kita nak tengok society hari ni, kita tengok media sosial lah. So kalau saya tengok kadang-kadang bila ada orang, katakanlah orang cerita tentang kejayaan seseorang, memiliki sesuatu lah, sama duit ke ataupun kenderaan ke, dan kita boleh tengok ada orang dia kata saya hanya mampu tengok sahaja. Okay. So itu contoh. Contoh limitation yang ditanam dalam otak dia. So kalau dia cakap dia hanya mampu tengok, itulah yang akan berlaku sampai bila-bila. Jadi sebab tu saya selalu bagi tahu tentang kita kena reset kita punya kepala otak, sebab tanpa kita sedar, society ni saya suka mengaitkan society ni, maksudnya bagaimana
cara kita berfikir dipengaruhi oleh apa yang kita selalu tengok. Okay, so kita kena faham dalam dunia ni, pertama dia ada majority. Okay. Majority ni adalah orang biasa. Average. Yang average. Okay, so termasuklah orang negatif, orang positif yang biasa, semua dalam kategori yang orang biasa. Kedua, top 1%. Okay. Yang mana dia punya cara dia berfikir bahawa dalam hidup ni tak ada limitation. Dia boleh capai apa sahaja yang dia nak. Saya bagi contoh. Kalau kita tengok society kan, kita bila kita ditanamkan untuk yang standard punya daripada kita zaman kanak-kanak. Ini saya terfikir sendiri tau. Saya fikir apa yang mungkin dulu yang bila kita melalui beberapa fasa hidup kan. So saya teringat waktu zaman kanak-kanak dulu, kita ditanamkan bila kita ditanya tentang cita-cita kita. So semua orang akan cenderung untuk pilih satu lah. Okay, satu sama dengan limit. Betul, saya setuju. Okay, satu kejaya sama dengan satu sumber pendapatan, satu kebolehan. So tanpa orang tu sedar, bila dia membesar, kecenderungan untuk berhenti di situ adalah sangat tinggi. So lepas sekolah, lepas universiti, dia dah tak belajar benda baru. Yang ini saya rasa ramai yang tak belajar benda baru, terutamanya perkara yang boleh memberi impak dalam hidup dia. So maksudnya education lah. So, okay, saya perasan satu benda tuan. Orang sebut education ni, bila kita takrifkan pasal education ni adalah formal education. Sebenarnya ada satu lagi, informal education. Mungkin tuan boleh cerita sikit pasal self-educated. Sebab saya faham, saya always dengan tuan. So tuan always belajar ilmu baru, skill baru kan. Mungkin tuan boleh bagi exposure sikit pasal self-educate diri. So sebab tu nombor satu, bila kita diprogramkan, bila nak belajar sesuatu kena ikut apa yang orang set. Kan? Jadi kita tanpa kita perasan, the whole world ni sistem dia macam tu. Katakanlah sekolah, universiti. Contoh sekolah kan. Saya bagi contoh. Tapi saya tak cakap salah, betul lah sekolah memang patut macam tu. Kalau tak urara lah, dia kena ada syllabus dia. Setuju. Contoh dalam soalan matematik. Kalau diberikan soalan, seorang tu jawab menggunakan dia punya cara, walaupun markah dia sama, dia takkan dapat markah, betul tak? Setuju tu. Okay, sebab dia tak ikut jalan kerja. Betul, saya setuju. Seperti mana yang diorang nak. So kalau orang tu dia tak perasan, dia akan membawa pemikiran ini apabila jadi orang dewasa. Sebab tu saya punya, jadi orang jangan salah faham apa yang saya cakap. Saya bukan cakap pasal jangan sekolah ke, jangan masuk universiti, tak. Silakan sekolah, siapa rasa nak masuk universiti silakan. Namun kena tahu yang mana sistem korang boleh bawa ke alam dewasa, yang mana korang kena tinggalkan. So kalau orang tu dia tak perasan so bila jadi orang dewasa, bila kita jadi dewasa ni, orang dah tak ada suruh belajar apa. Betul. Jadi kecenderungan untuk orang tak belajar tu tinggi. Faham tak? So kalau dekat sekolah ke universiti, kita diberitahu oleh katakanlah semester tu ada subjek apa. Betul. So orang akan fokus belajar yang itu je. So bila tak perasan, saya bagi contoh simple lah tentang urusan kehidupan kan. Bila orang tu jadi dewasa, katakanlah dulu dia lelaki single. Bila dia dah jadi suami, berapa ramai yang betul-betul serius cari ilmu bagaimanakah cara menjadi suami. Berapa ramai yang serius. Sama dengan wanita pun, berapa ramai yang belajar. Dulu dia single, seorang wanita single. Bila kahwin, berapa ramai yang belajar cara-cara menjadi seorang isteri. So macam mana kita boleh harapkan kita menjadi seorang manusia yang sentiasa ada peningkatan dalam hidup dalam keadaan kita tak belajar benda baru. So samalah bila dia ada anak. Berapa ramai yang betul-betul belajar ilmu parenting. Faham? So sama semua benda dalam hidup ni. Katakanlah dia ada masalah keuangan. Berapa ramai yang belajar how money works. Kat mana aku silap? Apa yang aku tak faham? Macam mana nak uruskan duit sebenarnya? Duit ni macam mana? Berapa ramai yang belajar? Tu dia self-educate. Self-educated Self-educate. Self-educate. So dia kena tahu apa yang dia tak tahu. Yang paling teruk ialah orang tu dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Yes, ini betul paling teruk sekali. Jadi sebab tu kena ada orang macam kita. At least kalau dia dengar video ni, dia terfikir, apa benda aku tak tahu. At least dia start fikir apa yang dia tak tahu. At least dia belajar benda baru. Belajar mengenal apa yang dia tak tahu. At least tu ilmu baru. Betul. Contoh. So okay. Saya boleh takrifkan ibarat macam ni lah.
ada satu wire Ha. dekat otak, kita kena putus, kita sambung balik. Ha. Okay, so mungkin tuan boleh cerita sikit step dia tuan. Kalau orang ni dia dah perasan, ish, betul lah apa yang Tuan Aziz cakap ni. Selama ni aku ikut je. So mungkin step dia nak keluar and make a move. Apa tuan? Okay, yang pertama sekali, ini pada hemat saya. Dia kena tengok dia jenis orang yang macam mana. Tu pun dia yang tahu. Orang macam mana ni maksud dia, kalau kita tengok sistem pendidikan yang ada, semua manusia menggunakan satu saja kaedah belajar. Sedangkan kalau kita tengok manusia ni, setiap manusia diciptakan dengan lain kebolehan. Cara menerima sesuatu maklumat setiap manusia lain, dia punya impak. Ada orang dia jenis kinestetik. Ada orang jenis visual. Ada orang jenis mendengar. So semua orang dia kena tahu dia jenis yang mana. So sebab tu saya cakap, kalau dia ikut yang sekolah punya ataupun universiti punya, the only information dia akan dapat adalah melalui bacaan, betul? Betul. So kalau orang tu bukan jenis baca, kan? So macam mana dia nak dapat input baru? So dia kena tahu dulu dia jenis mana. So bila dia dah kena pasti dia jenis mana, dia kena tengok lah. Katakan dia jenis kalau baca baru faham. So dia kena cari buku apa yang dia tak tahu. Katakanlah dia jenis orang mendengar. So dia kena dengar dekat internet, gunakan internet untuk dengar apa benda yang dia tak tahu. Audio So punya. kat sini kegunaan media sosial sebenarnya untuk mendapatkan maklumat. Bukan kita masuk media sosial, kita mingle around, membiarkan algoritma tu membuli kita jadi lauk sampai kita habis masa kita. Okay, so bagi saya itulah antara step dia. Okay, seterusnya kedua, kena cari environment ataupun circle yang mana boleh improve benda-benda yang kita tak tahu. Sebagai contoh, tu bagi logik katakanlah ada orang tu dia ada masalah keuangan. Senang cerita broke lah. Dan hidup dia tak ada progress. Dan bila dia nampak orang berjaya macam saya, dia benci saya. Patut ke? Tak patut. So kalau katakanlah dia ada masalah-masalah macam tu, katakanlah saya antara salah seorang yang ada experience. Okay. Macam mana saya keluar daripada kemiskinan. Macam mana saya membawa diri saya sebagai lelaki sukses setiap penjuru hidup. So dia kena cari jalan macam nak kawan dengan saya. Kan mungkin dia tak boleh akses saya secara bersemuka. Tapi kalau dia betul nak, dia boleh cari jalan. Okay. Antaranya mungkin dia boleh tengok apa yang saya ataupun orang lain yang mana ada pengalaman daripada dia punya kelemahan tu, mungkin dia boleh selalu tengok video. Ataupun macam saya ada anjurkan secret group Wild Stallion. So mungkin dia boleh datang join group tu. Bila ada sesi lepak minum, dia kena datang. Lepas tu dia dengar, dia berkawan. So kalau dia masih dikelilingi oleh orang-orang yang lebih kurang dia ataupun lebih bawah daripada dia, macam mana dia nak jadi better? Saya bagi contoh lah tuan. Dalam masyarakat kita ni satulah, ni macam sensitif sikit, tapi sebenarnya kalau korang fikir logik, ada logiknya. Okay. Kalau tengok dalam masyarakat kita punya masyarakat ni standard macam ni. Dalam satu kawasan perumahan, kalau tuan tahu kan, perumahan ni sebenarnya dia orang dah buat kawasan perumahan ni based on dia orang punya tahap pendapatan. Okay. So kan Kos rendah, housing ya, rendah. sebab tu kena ada pegawai perancang bandar dan desa. Oh, tu. Dia plan kos rendah. Yang ini Kos dana. rumah home jaya. Ini kan okey. Jadi kalau tapi tuan tengok dalam masyarakat kita ada orang, katakanlah dia duduk satu kawasan biasa. Okey, dan dia orang paling berjaya. Apa dia buat? Dia renovate rumah tu, rumah dia paling besar sekali. Okay. Rumah orang lain semua kecil. Okey? So bagi saya sepatutnya bila katalah dia sudah sampai satu tahap, katalah 10, dia kena pergi tempat yang mana katakanlah kawasan kejiranan yang dia paling bawah sekali. Okay. Dengan harapan dia always rasa macam mana orang lain boleh achieve macam ni. So dia kena ada environment macam tu. Katakanlah saya bagi contoh dari segi material Katakanlah sekarang ni dia duduk kawasan kejiranan pakai katakanlah kereta-kereta yang mampu milik. Okay, tapi dia ni orang berjaya. Dia ada duit banyak. So dia mampu. Jadi dan dia tukar. Okay, dia tukar environment. Okay, sekarang ni kejiranan dia semua pakai kereta konti. Okay. So dia pakai kereta biasa. So bila dia duduk situ, dia akan rasa, uish, macam mana orang ni boleh lebih So dia akan rangsang kepercayaan dia tentang peluang dalam hidup ni
dia lebih terbuka. Kan? So dia akan nampak lebih, katalah dia sekarang ni pakai kereta konti. Jiran dia kena pindah semua kawasan, jiran dia yang pakai private jet, ya ada Supercar private jet, semua. supercar, yang level udah kaya teruk, supaya dia boleh mencabar dia punya mental image dia tu. Sebenarnya sama macam yang tuan selalu cerita yang pasal kalau dia duduk dengan dalam kalangan orang kerja biasa, dia akan ada tendensi untuk kerja macam tu juga. Ya. The same way, same concept, tapi kita alih sikit Ya. ke arah sana lah. Okay, tuan tengok macam ni lah. Tuan tahu tak, selalunya orang-orang yang kerja dalam shopping mall, mereka adalah orang-orang yang sama, cuma tukar-tukar company sahaja. Okay, faham? Maksudnya, katalah dulu dia kerja kedai butik A. Dia berhenti kerja situ, dia kerja bahagian bawah pula yang ni. Okay, so environment tu dia masih sama. Dia masih tidak keluar daripada situ. Faham? Tadi saya tertarik tuan dengan tuan cerita pasal kalau